like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Okey, hari ini kita nak tengok soalan percubaan SPM 2021. Kita nak bedah soalan. Sains Kota 2, kita nak fokus kepada soalan 11 sahaja, iaitu 10 markah bagi soalan Negeri Terengganu 2021. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah, iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menjawab satu soalan bahagian C, iaitu soalan 10 markah bagi kertas peperiksaan percubaan Sains Kota 2 Negeri Terengganu 2021. Jom kita tengok. Dia sangat senang, so cikgu harap you boleh dapat 10 markah. Macam tu je, senang. Okey, jom kita tengok. Okey, jom kita tengok soalan. Alright. So, soalan dia kata kaji perbualan di bawah. Dia kata untuk eksperimen hari ini, cikgu menyuruh saya menggunakan antibiotik berkepatan tinggi untuk melihat pertumbuhan bakteria. Okey, yang murid perempuan ni pula kata saya pula ditugaskan menggunakan antibiotik berkepekatan rendah. Nampak tak apa yang kita ubah? Kan? So, untuk melihat pertumbuhan bakteria. Okey, kalau awak tengok, kalau pergi klinik kan, biasanya kalau you sakit kan, kadang-kadang doktor akan bagi you antibiotik kan. Kenapa? Kerana dalam badan awak ada bakteria jahat. So, sebab tu antibiotik tu, function dia adalah untuk bunuh bakteria. Sekarang ni, murid lelaki ni, dia kena guna antibiotik berkepekatan tinggi. Murid perempuan pula, dia nak guna antibiotik berkepekatan rendah. Awak rasa yang mana lagi bagus untuk bunuh bakteria? Mestilah yang berkepekatan tinggi kan. Tapi macam mana kita nak buat eksperimen? Macam mana kita nak tunjuk yang antibiotik berkepekatan tinggi boleh bunuh banyak bakteria? So, kita kena buatlah eksperimen. So, kalau daripada soalan A, dia kata nyatakan pernyataan masalah. Soalan B, nyatakan hipotesis. Okey, sebelum kita nak jawab ni, cikgu nak tanya awak, apa MV kita? Apa yang kita ubah-ubah dalam soalan ni? Apa yang kita ubah? Yes, apa yang kita ubah? Cuba tengok. Apa yang kita ubah-ubah? Ya, jawapan dia adalah kepekatan antibiotik. Yes, kita guna satu kepekatan antibiotik berkepekatan tinggi, satu antibiotik berkepekatan rendah. Itu yang kita ubah. Next, awak kena tahu dalam eksperimen ni, apa RV kita? Apa kesan? Apa kesan kalau kita ubah-ubah antibiotik ni, kepekatan antibiotik ni? Dah ada jawapan dalam tu. So, kesan dia adalah pertumbuhan bakteria. So takkan, okey, sampai sini you faham tak? So maknanya kalau you nak buat laporan eksperimen, you kena lukis daripada soalan C. Okey, bukan daripada gambar ni. Alright, gambar ni hanya situasi sahaja. You kena tengok balik soalan C, kita akan lukis berdasarkan barang apa yang diberi dalam soalan C. So senang kan? So maknanya dalam soalan you kena tahu apa yang kita ubah, apa kesan dia. Baru you boleh dapat jawab semua soalan. Okey? Sangat-sangat senang. Kita sambung dengan soalan. Okey, kita tengok soalan lagi, kita sambung. Dia kata berdasarkan maklumat perbualan di atas, cadangkan satu eksperimen untuk menyiasat kesan kepekatan antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria dengan menggunakan agar-agar nutrien, kultur bakteria, cepa antibiotik berkepekatan tinggi, cepa antibiotik berkepekatan rendah, Peter cellophane dan piring Petri. So, huraian awak mesti ada tujuan eksperimen 1 markah, mengenal pasien boleh ubah 2 markah, prosedur 4 markah, penjadualan data 1 markah. So, kejap lagi cikgu tunjuk macam mana cara nak jawab soalan 10 markah ni. Sangat-sangat senang. Okey, jom kita belajar macam mana teknik menjawab untuk buat laporan eksperimen 10 markah ni. It's very easy. Okey, markah pertama adalah pernyataan masalah. Cara dia adalah apakah MV mempengaruhi RV. Kan? MV ni yang kita ubah, RV ni kesan dia. Okey, next.
Hipotesis adalah jika MV maka RV. So awak kena tahu MV tu apa, RV tu apa. So ayat cara dia adalah jika MV maka RV. Senang kan? So tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. Nampak tak? Awak tahu MV, RV, CV boleh jawab semua soalan. Kan? Next pun boleh ubah dua markah. Masih ada MV, RV, CV. Tapi you tak boleh tulis MV, RV, CV. You kena tulis nama panjang dia. Pun boleh ubah dimanipulasi. Iaitu apa yang kita ubah-ubah. RV adalah apa yang kita bergerak balas, apa kesan dia. CV adalah pemboleh ubah dimalarkan, apa yang kita biar sama. Okey, itu adalah prosedur 2 markah. Prosedur pula. Pemboleh ubah 2 markah. Okey, untuk prosedur 4 markah, kalau you nak lukis gambar, make sure ada label dan dalam gambar tu mesti ada CV dan MV. Ingatlah you akan dapat 3 markah. So contoh kalau you nak buat ayat pertama mesti CV yang kita biar sama, ayat kedua mesti MV yang kita saja-saja ubah. Next kita kena ada masa, kan? Lepas tu ayat keempat adalah buat pemerhatian tentang RV dan rekodkan data. Mesti ada RV. Alright, penjaluan data pun sama, mesti ada MV dan RV. Sebelah mesti MV, sebelah mesti RV. Bawah dia ada isi dia. Okey, bawa MV je So you buat macam ni, you akan dapat 10 markah. So kita try tengok macam mana nak guna teknik menjawab ni dalam soalan. Okey? Berdasarkan soalan tadi, kan, penyataan masalah. Cara nak buat penyataan masalah adalah adakah MV mempengaruhi RV. So kita tahu MV kita yang kita ubah-ubah tadi ke perkataan antibiotik, kan. So awak cakap je lah macam ni. Apakah ke perkataan antibiotik mempengaruhi RV? Kesan dia adalah pertumbuhan bakteria. So buat macam ni, kena ada tanda soal, you akan dapat 1 markah. Senang. Adakah MV mempengaruhi RV? Ni paling simple lah. So next. B adalah hipotesis. Kita tahu cara nak buat hipotesis adalah jika MV maka RV. So yang MV yang kita ubah tadi ke perkataan antibiotik, kan. So budak lelaki guna ke perkataan antibiotik tinggi, budak perempuan guna ke perkataan antibiotik rendah. So awak nak pilih mana satu? Okay, contoh cikgu kata cikgu nak yang antibiotik berkeperkatan tinggi yang budak lelaki tu. So cikgu pun cakap jika antibiotik berkeperkatan tinggi, kita tambah dekat bakteria, apa yang berlaku? Maka pertumbuhan bakteria akan terhalang atau pertumbuhan bakteria akan berkurang. Awak buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Okey? Sebab yang kita ubah tu antibiotik tadi. Kan? Kesan dia adalah pertumbuhan bakteria. Senang? Okey, next. Kita pergi yang C. Adalah tujuan eksperimen. Kita tahu cara nak buat tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. So, masukkan je balik. Untuk mengkaji hubungan antara keperkataan antibiotik, MV kita, dan pertumbuhan bakteria, RV kita. Buat macam ni je dapat 1 markah. Senang kan? So, awak kena tahu apa yang kita ubah, apa kesan dia. Okay, next. Kita pergi dekat C2. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 3. Okay, yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kita ubah iaitu ke perkataan antibiotik. Kan? Lagi satu, pemboleh ubah bergerak balas. Kesan dia iaitu pertumbuhan bakteria ataupun kita kalau daripada gambar, kita boleh cakap luas kawasan jenis. Okey, next adalah yang sama. Pemboleh ubah dimalarkan. Yang sama adalah kita boleh samakan jenis bakteria tu ataupun boleh kita samakan isi padu antibiotik. Awak buat macam ni, 3-3 betul, you akan dapat 2 markah. Senang tak? Maknanya dalam soalan tu awak kena tahu apa yang kita saja-saja ubah, apa kesan dia kalau kita ubah, RV dia, dan apa yang kita biar sama. Itulah dia MV, RV dan CV. Alright, sampai sini senang kan? Kat sini je awak dah dapat 5 markah tau. Okay, sekarang ni adalah soalan pasal prosedur. Okey, kalau prosedur dia adalah cara awak buat eksperimen ni tau. So, cara yang paling senang adalah cikgu paling suka kalau melalui lukisan. Sebab kalau pemeriksa pun dia akan tengok lukisan dulu. Kalau dekat lukisan tak ada, baru dia tengok dekat ayat. Okey, so kita nak lukis apa? So, kalau awak tengok dekat soalan, dia kata, jalankan eksperimen untuk menyiasat kesan perkataan antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria menggunakan agar-agar nutrien, kultur bakteria, CP antibiotik, perkataan tinggi, CP antibiotik berkeperkataan rendah, Peter Sullivan dan piring Petri. Ni ada yang dia bagi. So, you kena lukis semua yang dia bagi ni. So, first, piring Petri. Paling senang kan? So, awak pun buat bulat. Buruk gila cikgu buat bulat. So, awak pun label. Kan saya kata kena label. So, biar buruk, janji label. Okey, kalau buruk tak label, orang tak tahu apa benda lah budak ni lukis kan. So, awak pun label piring Petri. Okey, piring Petri dah. So, kita potong. Okay, next. So, kita buatlah A, B kan. So, yang kedua, cikgu nak buat agar nutrien dan kultur bakteria. So, cikgu pun potong macam ni. Cikgu garis-garis macam ni. Cikgu pun label agar nutrien. Agar nutrien ni tempat dia duduk tau. Yang makanan dia. Tempat yang bakteria boleh hidup.
Alright, kita letak dua-dua agar nutrien dan dalam tu kita letak kultur bakteria. Nampak tak cikgu hijaukan ni? Cikgu biar sama. Dua-dua cikgu letak 10 cm3 kultur bakteria. Yang B pun cikgu letak 10 cm3 kultur bakteria. Alright. So, dua-dua ni ada agar-agar, dua-dua ni ada bakteria. Ni lah yang kita biar sama. Kan? Okay, lepas tu yang tinggal cepek antibiotik perkataan tinggi dengan cepek antibiotik perkataan rendah. So, cikgu pun letaklah dia. Ni kan dia kan. Ni yang tinggal kan. So, awak pun lukis. So, satu ni dekat piring petri A, cikgu nak buat ni lah cepek antibiotik berkeperkatan tinggi. So, dekat ni yang murid B ni yang budak perempuan tadi kan. Dia ada cepek antibiotik berkeperkatan rendah. Tapi awak kena samakan dia punya. Dia kena ada nombor tau. Awak kena nampak sama. Macam mana nak tunjuk nampak sama? Awak tulis nombor 5 ml ke, 5 cm3 antibiotik ke. So, kita letak antibiotik dalam setiap agar nutrien dengan kultur bakteria. So, awak rasa bakteria mana yang akan hidup? Yang antibiotik tinggi ke antibiotik rendah? Kan? Awak kena ingat antibiotik function dia adalah untuk bunuh bakteria. So, kalau dah bunuh bakteria, dekat luar ni yang akan ada satu kawasan jernih. Kawasan jernih ni adalah kawasan di mana bakteria dah mati. Alright. So, kalau gambar awak ni betul, contoh gambar awak yang kita ubah-ubah adalah antibiotik kan. Satu keperkatan tinggi, satu berkeperkatan rendah kan. Kat sini jauh dapat satu markah. Sebab awak dah ada MV yang kita ubah. Okey, apa yang sama? Yang sama adalah bakteria sama, isi padu, antibiotik sama. So, contoh awak dah buat nombor dia sama, kan? You akan dapat CV dia satu markah. Kat sini dah dua markah. So, contoh kalau gambar awak betul semua, you susun betul, you akan dapat satu markah lagi. Kat sini je you dapat 3 markah. Senang tak? Sangat-sangat senang. Tetapi kalau contoh kata cikgu, saya tak pandai lah cikgu nak lukis, saya nak buat ayat. Okey, nak buat ayat pun boleh. So, awak pun buat, okey, kat sini dapat 3 markah tau. Okey, kalau you nak buat ayat, okey, sebelum tu awak tengok dekat gambar mesti ada MV yang kita ubah dengan CV yang sama. Alright, itu adalah dekat gambar. Okey, kalau daripada ayat mesti ada 4 atau 5 tapi total markah adalah 4 markah. So, you mungkin boleh cakap, okey, you boleh cakap langkah pertama, kita masukkan agar nutrien dan 10 cm3 kultur bakteria dalam piring petri A dan piring petri B. Kan? You dah masukkan dalam piring petri. So, awak buat macam ni je, awak dapat satu markah. Okey, langkah kedua, awak buat apa tadi? Okey, awak cakap, okey, cikgu saya nak masukkan antibiotik lah. Antibiotik berkeperkatan tinggi dalam piring petri A dan awak masukkan 5 cm3 cepek antibiotik berkeperkatan rendah dalam piring petri B. Awak buat macam ni je, awak dapat satu markah. Senang? Okey, markah yang ketiga, awak kata awak biarkan radas ni selama seminggu dalam almari gelap. Kat sini je awak dapat satu markah. Senang kan? So, yang keempat awak cakap buat pemerhatian tentang luas kawasan jernih dan rekodkan data. Dekat sini je awak akan dapat satu markah. Nampak tak daripada ayat ibu dapat 4 markah. Okey, contoh kalau daripada gambar awak dapat 3 markah kan? Awak boleh tambah ayat yang last, nombor 4. Macam mana ayat ni kelas sebenarnya? So, ayat nombor 1 sebenarnya adalah melibatkan CV. Kita buat ayat yang apa yang kita biar sama dulu. So, yang kan kita samakan bakteria dengan agar nutrien kan. So, kita buat ayat pertama. So, ayat kedua biasanya kita akan cerita pasal MV. Apa yang kita ubah-ubah? Satu, kita letak antibiotik keperkatan tinggi. Yang kedua, kita letak antibiotik berkeperkatan rendah. Itu ayat yang kedua. Okey, ayat yang ketiga biasanya kita akan cerita pasal masa. Kita biarkan selama seminggu ke, biarkan selama 30 minit ke, kan? Ni adalah tu masa. Okey, ayat keempat adalah RV. Maknanya lepas you dah set up kan, you kena buat pemerhatian pasal RV awak ni, yang awak nak tengok ni, lepas tu you record data. You buat ayat RV ni, you akan dapat satu markah. So, daripada sini je, you boleh dapat 4 markah. Bukan dapat 7 markah. Total markah prosedur adalah 4 markah. Okey, mesti ada MV yang kita ubah-ubah, mesti ada CV yang sama, mesti gambar dulu betul. Kalau contoh you tak nak buat gambar, you boleh tambah masa, ataupun you nak buat gambar, you boleh tambah masa, biarkan selama berapa hari, kan? Lepas tu buat ayat RV. Dia mesti ada 3-3, mesti ada MV, RV, CV. Tapi RV kan tak nampak melalui gambar, so buat dalam bentuk ayat. Alright, senang tak nak dapat 4 markah? Sangat-sangat senang. Okay, so cikgu harap you boleh lukis sebab it's very easy. Kan? Okey, kita tengok yang terakhir adalah mengenai penjadualan data. Okey, penjadualan data adalah sebelah mesti MV, sebelah mesti RV kan? Ingat tak tadi yang tadi menjawab tu? So, MV kita adalah keperkataan antibiotik. Okey, RV kita adalah luas kawasan jernih. Betul? Okey, ataupun pertumbuhan bakteria. So, you pun buat kotak. So, okey, kalau dah buat kotak, yang pekat
Okey, kan ada kepekatan. Satu berkepekatan tinggi, satu berkepekatan rendah. Yang murid lelaki, yang murid perempuan tadi kan. So, you buat macam ni je. You buat kotak, you buat bawah dia, bawah MV. Buat macam ni, awak akan dapat 1 markah. Ingat bawah RV jangan tulis apa-apa. Sebab kita baru plan. Sebab you tak tahu lagi keputusan dia macam mana. Okey, kita baru plan. So, contoh you boleh jawab semua daripada penyataan masalah sampai habis ni, you boleh dapat 10/10. So, sebenarnya you nampak tak? Dia sebenarnya ada teknik tau. So, kalau you faham teknik ni betul-betul, you boleh jawab, memang you boleh dapat 10 markah. 10/10. So, cikgu doakan siapa yang tengok video ni, boleh dapat 10/10 dalam markah SPM awak. So, cikgu harap you dapat full mark untuk soalan essay ni, soalan eksperimen, because it's very easy. Dan cikgu harap you faham, dan you boleh jawab, dan you boleh dapat A. Alright, so good luck semua. So, itu saja daripada cikgu untuk hari ni. So, janganlah like dan subscribe channel Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh untuk mempelajari teknik menjawab soalan sains tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.